Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال لا تسألوا الآيات وقد سألها قوم صالح فكانت ترد من هذا الفج وتصدر من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروها فكانت تشرب ماءهم يوما ويشربون لبنها يوما فعقروها فأخذتهم صيحة أحمد الله عز وجل من تحت أديم السماء منهم إلا رجلا واحدا كان في حرم الله عز وجل قيل من هو يا رسول الله قال هو أبو الرغال فلما خرج من الحرم أصابه ما أصاب قومه أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad daripada Jabir radhiyallahu anhu. Kata dia, pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan nak ke Tabuk. Tuan-tuan, daripada Madinah nak pergi ke Tabuk lebih kurang 778 km hari ini. 778 km. Dan perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam nak pergi ke Tabuk, Nabi singgah di satu tempat yang bernama Al-Hijr. Al-Hijr hari ini ialah Madain Saleh. Okay. Tempat Nabi Allah Saleh alaihi salam dan kaum dia, kaum Samud. Saya nanti cerita. Bila sampai sahaja di Al-Hijr ataupun di Madain Saleh, dia terletak lebih kurang tengah-tengah antara Madinah nak pergi ke Tabuk. Dia lebih kurang tengah-tengah, lebih kurang 400 km daripada Madinah. Bila sampai sahaja di Al-Hijr, di tempat kaum Samud, kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila sampai di situ, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, la tas'alul ayat. Nabi kata, aku nak pesan dekat hampa semua, jangan cuba untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah tunjukkan bukti-bukti baru nak percaya Allah. Orang kita ni kadang-kadang nak percaya satu-satu benda, nak bukti, nak minta itu, nak minta ini. Macam mana berlaku kepada umat-umat Nabi-Nabi dulu. Nak percaya kata Nabi Nuh alaihi salam itu Nabi, minta Nabi Nuh bagi bukti.
nak percaya kepada Nabi Allah Hud alaihi salam, kata Nabi, minta Nabi Hud bagi bukti. Kita tidak boleh macam tu. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala, kita cuma kena sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat, full stop. Kita tidak boleh itu ini dengan Tuhan, tak boleh. Umat nabi-nabi dulu macam tu. Bila diminta depa suruh beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, depa minta itu, depa minta ini, depa letak syarat macam-macam. Apabila Nabi SAW pimpin pasukan nak pergi ke Tabuk, Nabi singgah dekat Al-Hijr, tempat kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam, tempat kaum Samud dibinasakan. Sampai di situ Nabi SAW bersabda, Nabi kata, la tas'alul ayat. Nabi kata, aku nak pesan dekat hampa, jangan ada di kalangan hampa ni siapa-siapa yang duk minta macam-macam bukti untuk nak beriman kepada Allah. Waqad sa'alaha qaumu Saleh. Nabi kata, kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam dulu minta dekat Nabi Saleh. Fakanat taridu min hadzal faj wa tasduru min hadzal faj. Nabi SAW kata, kaum Nabi Saleh, kaum Samud dulu minta macam-macam benda nak dijadikan bukti kata Nabi Saleh itu Nabi. Maka Allah layan, Allah hantar mai satu unta mukjizat. Allah hantar mai satu unta mukjizat, yang unta ini lain daripada unta-unta yang mereka pernah tengok. Nabi SAW kata, fakanat taridu min hadzal faj. Aku nak abang dekat hampa, unta Nabi Saleh keluar mai daripada sini, Nabi tunjuk, dan dia keluar balik kot tu, Nabi tunjuk. Walhal Nabi SAW tidak ada pada zaman Nabi Allah Saleh alaihi salam. Tapi Allah Subhanahu wa taala bagi dekat Nabi satu tanda, seperti mana dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, bila Nabi balik daripada Isra' dan Mi'raj, bila Nabi cerita, kata semalam aku dibawa sampai ke Baitul Maqdis, kemudian aku dibawa naik sampai ke Sidratil Muntaha. Orang yang biasa pergi ke Baitul Maqdis kata dekat Nabi Muhammad, wahai Muhammad, kalau betul hang dah sampai ke Baitul Maqdis, hang cerita dekat aku yang kata Baitul Maqdis tu macam mana. Allah Subhanahu wa taala buka dekat Nabi, bagi Nabi nampak balik. Dan Nabi cerita 1, 2, 3, 4. Ternyata apa yang Nabi SAW habaq tu begitulah sebenarnya. Demikian hal apabila Nabi sampai dekat Al-Hijr, dekat Madain Saleh, tempat kaum Samud dibinasakan. Nabi kata, kaum Samud, umat Nabi Saleh, minta macam-macam kepada Nabi Saleh untuk buktikan Nabi Saleh itu Nabi. Sedangkan aku boleh nampak unta mukjizat Nabi Saleh itu keluar kot ni, dan aku nampak dia keluar kot tu. Wa'atau an amri rabbihim. Kata Nabi SAW, setelah mereka minta bukti, Allah bagi bukti, Allah buat mai unta mukjizat. Mereka derhaka Allah Subhanahu wa taala. Mereka minta bukti, Allah bagi bukti. Allah bagi bukti, mereka tetap derhaka Allah Subhanahu wa taala. Fa'aqaruha. Tidak cukup dengan mereka tak percaya, mereka sembelih unta itu. Fakanat tashrubu ma'ahum yawman wa yashrabuna labanaha yawman. Nabi SAW kata, unta Nabi Saleh apabila dihantar mai ke tengah-tengah kaum Samud, Allah letak satu peraturan kepada unta itu. Allah kata satu hari unta ni minum air telaga mereka. Dan pada hari unta tu minum air telaga mereka, mereka minum susu unta. Pada hari unta tak minum air telaga, mereka boleh minum air telaga tu. Maknanya bagi kaum Samud tak ada rugi apa. Kalau hari ni tak boleh minum air telaga, mereka boleh minum susu unta. Esok mereka boleh minum air telaga. Dan mukjizat dia, mereka ambil lah susu unta tu banyak mana pun, susu tidak kering.
فأخذتهم صيحة فعقروها فأخذتهم صيحة. Mereka tak peduli, walaupun bukti sudah ada depan mata, mereka mengingkari bukti itu, mereka sembelih unta itu. Ahmadallahu azza wa jalla man tahta adimis sama'i minhum. Allah subhanahu wa ta'ala hancurkan semua kaum Samud illa rajulan wahida, melainkan seorang. Pada saat dihancurkan kaum Samud, dia ni seorang tak kena. Kana fi haramillahi azza wa jal, kerana pada masa itu dia tak ada di situ, dia tak ada di Al-Hijr itu, di perkampungan itu dia tak ada, dia ada di Mekah. Oleh kerana dia ada di Mekah, maka dia selamat. Pada hari azab turun, orang semua mati, dia seorang selamat. Pasal apa? Pasal dia tak ada di tempat tu, dia ada di Mekah. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menghormati kemuliaan Makkah, maka dia tidak dikenakan azab pada hari orang lain kena azab. Bila Nabi SAW kata macam tu, sahabat tanya Nabi, qila man huwa ya Rasulullah? Sahabat kata, siapa dia yang seorang tu ya Rasulullah? Yang dia seorang terlepas daripada bala ni, siapa dia ni? Qala Nabi SAW, huwa Abu Righal. Nabi tahu, sedangkan kejadian itu pada zaman Nabi Allah Saleh alaihi salam. Tuan-tuan, Nabi Saleh ni bila dia ni? Sebelum Nabi Ibrahim. Nabi Saleh alaihi salam dia sebelum Nabi Ibrahim. Ulama hadis bincang hadis ni. Makkah dijadikan tanah haram atas sebab doa Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Sedangkan Nabi Saleh dia sebelum Nabi Ibrahim. Pasal apa? Sebelum Nabi Ibrahim doakan Makkah dijadikan tanah haram, Allah sudah bagi kemuliaan kepada bumi Makkah, sehingga kan Abu Righal yang pada masa tu ada di Mekah, Allah hold dulu azab dekat dia kerana menghormati bumi Makkah. Maka sebahagian ulama hadis kata kerana kemuliaan bumi Makkah itu dulu daripada Nabi Ibrahim alaihi salam lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila sahabat tanya siapa dia seorang daripada kaum Samud yang selamat daripada bala ni, Nabi kata dia ialah Abu Righal. Dia ada dua sebutan, ada satu sebutan kata Abu Rughal, begitu. Falamma kharaja minal haram, Nabi kata jangan ingat dia selamat, dia keluar aja daripada tanah haram Makkah, dia langkah-langkah keluar saja ke tanah halal, asabahu ma asaba qaumah, dia kena macam kaum dia kena. Dia selamat bukan kerana dia tu Tuhan nak bagi selamat, dia selamat kerana Allah melihat kemuliaan bumi Makkah. Dia step kaki keluar saja daripada sempadan tanah haram, terus dia kena sama macam yang kena kaum Samud semua, dikenakan gempa dan dia mati di situ juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kaum Samud ni siapa? Mereka kaum Nabi Saleh. Asal mereka di selatan semenanjung tanah haram. So kita duk cerita Madain Saleh ni utara. Kita sampai di Jeddah, Jeddah masuk Mekah naik ke atas sikit, Mekah pergi Madinah naik atas lagi, Madinah nak pergi ke Tabuk, Tabuk pun dah dekat nak sempadan Jordan dah. Makna jadi duk nak pergi ke utara. Di antara Madinah dengan Tabuk, tengah-tengah itulah Madain Saleh, tengah-tengah tu dah Al-Hijr. Depa ni kaum Samud ni asal bukan di utara, asal depa di selatan semenanjung tanah haram. Depa migrate, depa berhijrah, depa pindah, depa pergi duduk di Al-Hijr. Akhirnya kaum Samud ini menetap di situ, di Al-Hijr, yang hari ini orang panggil Madain Saleh. Hebat kaum Samud ini. Yang kata kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam ni hebat. Hebat depa apa dia? Depa ni boleh
tebuk bukit Batu Pejai. Mereka boleh tebuk, mereka boleh pahat, mereka boleh buat rumah kediaman mewah dalam bukit tu. Tuan-tuan, bukit di negeri Arab ni cukup kerah. Cukup kerah. Tapi yang kata kaum Samud ni, mereka ada kemahiran, mereka ada kepakaran, mereka boleh tebuk, mereka boleh rebuk bukit Pejai ni, dan akhirnya jadi satu kediaman mewah mereka dalam tu. Dan sampai hari ini arkeologi ini ada di Madain Saleh. Hari ni kau tuan-tuan rajin buka internet, tu tengok dalam Facebook, travel agent yang duk bawa orang pergi Mekah Madinah hari ni, mereka masukkan benda ni. Mereka masukkan lawatan ke Madain Saleh. Nak pergi tengok kesan peninggalan kaum Nabi Allah Saleh alaihi salam. Dan nak tengok tu yang kata bukit yang ditebuk dan dijadikan rumah tu, sampai hari ini benda tu ada. Sama macam yang kita tengok di Petra, Jordan. Lebih kurang sama. Begitu. Dan istimewa yang kata kaum Samud ini, Quran sebut tentang Samud 26 kali. Yang kata kaum Samud ni, Allah mention sama ada nama Samud ataupun kisah Samud. Campur nama Samud dengan kisah mereka ni 26 kali Allah repeat mereka di dalam Al-Quran. Tapi tuan-tuan, manusia apabila dia rasa dia hebat, ini penyakit. Manusia apabila dia rasa dia hebat, manusia apabila dia rasa dia pandai, manusia apabila dia rasa dia berilmu tinggi, manusia apabila dia rasa dia segak, manusia apabila dia rasa dia intelektual, manusia apabila dia rasa dia ni super, manusia mudah jadi angkuh. Benda ni daripada dulu. Nama kata makhluk manusia ni, kalau dia tak boleh kontrol nafsu dia, kalau dia berasa, dia perasan macam dia hebat, dia mudah jadi angkuh. Allah bagi kepada kaum Samud ini kehebatan, Allah bagi kepada kaum Samud ini keistimewaan. Akhirnya kaum Samud ini jadi apa? Mereka jadi angkuh, mereka jadi mudah derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak mau terima Nabi Saleh itu sebagai Nabi. Walaupun setelah Allah hantar mukjizat dalam bentuk unta hebat, dia hantar mai dekat mereka, mereka boleh perah susu unta tu, mereka perah habis-habisan. Mereka nak tunjuk kata itu bukan unta mukjizat. Mereka perah dengan niat supaya unta tu kering susu. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadikan apa yang mereka mau. Unta itu tetap unta mukjizat. Akhirnya mereka bunuh unta itu. Inilah manusia apabila dia perasan, apabila dia rasa dia hebat, dia tidak nampak kebenaran. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ismail bin Umayyah, kata dia, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabri Abi Righal. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون من هذا؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال هذا قبر أبي الرغال رجل من ثمود كان في حرم الله فمنعه حرم الله عذاب الله فلما خرج أصابه من أصاب قومه فدفن ها هنا ودفن معه غصن من ذهب فنزل القوم فابتدروه بأسيافهم فبحثوا عنه فاستخرجوا الغصن أو كما قال. Hadis riwayat Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, daripada Ismail bin Umayyah. Dia ni daripada kalangan tabi'in, dia bukan sahabat Nabi. Itu sebab sebahagian ulama hadis kata hadis ini hadis mursal, kerana sanad dia terputus, tidak sampai ke sahabat, tidak sampai kepada Nabi. Dia hanya cerita daripada tabi'in.
Kata Ismail bin Umayyah, dia ni wafat tahun 144 Hijrah. Kendian dah, pasti dia tabi'in. Kata dia pada satu hari Nabi SAW jalan di Al-Hijr. Nabi lintas satu kubur. Nabi lintas satu kubur. Faqala, Nabi kata, atadruna man hadha? Nabi kata, hampa tahu tak kubur siapa ni? Ni kita duk bypass satu kubur, kita duk lintas satu kubur. Hampa tahu tak siapa tuan punya kubur ni? Kubur siapa ni? Faqalu Allah wa rasuluhu a'lam. Sahabat-sahabat kata, kami tak tahu, Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadza qabru Abi Righal. Nabi kata, di sinilah kubur satu orang yang bernama Abu Righal. Nabi kata, entah ini Nabi, ini yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sentiasa hantar malaikat mai bagi tahu benda yang orang tak tahu. Nabi kata, hampa tahu tak kubur siapa ni? Dia kata, kami tak tahu, Allah dan Rasul sahaja yang tahu. Nabi kata, inilah kubur Abu Righal. Nabi kata, rajul min Thamud. Nabi kata, dia ni keturunan Samud, keturunan kaum Nabi Saleh alaihi salam. Kana fi haramillah. Nabi kata, dia ni masa kaum Samud ditimpakan bala, dia tak ada di sini, dia tak ada di Al-Hijr ini, dia ada di Al-Haram di Makkah. Famana'ahu, maka Allah menghalang dia daripada kena azab yang menimpa kaum Samud. Dia tak kena, sedangkan dia salah seorang daripada kepala masam yang duk lawan Nabi Allah Saleh alaihi salam. Geng dia 6 jahanam semua kena, dia tak kena lagi. Allah tegah dia daripada kena azab atas alasan dia ada di Al-Haram, dia ada di Mekah. Maka Allah hold dulu, tangguh sat dulu azab daripada kena dia. Falamma kharaja, bila dia keluar sahaja daripada tanah haram, asabahu ma asaba qaumah, dia kena azab yang menimpa kaum dia, sama macam mereka kena, dia kena. Fadufina hahuna, dia ditanam di sini. Dalam syarah hadis ni kata, di sini maksudnya bukan di Al-Hijr, di tempat dia mati, tak jauh daripada tempat dia mati, dia ditanam di situ. Wadufina ma'ahu ghusnun min dhahab. Yang ni Nabi kata, semasa mayat dia ditanam bersama dengan dia satu rantin kayu yang dia duk buat tungkat dia bila berjalan. Ghusnun ni maksud satu rantin daripada pokok tu, dia keluar merah, itu ghusnun. Dia ni selalu kalau berjalan dia duk bawa rantin kayu tu, duk buat tungkat. Dan rantin min zahab, dibuat daripada emas. Nampak macam rantin kayu tapi dibuat daripada emas. Kata, ditanam dia bersama dengan rantin yang diperbuat daripada emas ni. Fanazal al-qaum fabtadaruhu bi asyafihim. Nabi suruh sahabat-sahabat duk ada korek tempat ni. Apa nak tahu aku kata betul tak betul? Nabi kata korek. Para sahabat Nabi guna asyaf, guna saif, guna pedang mereka, korek kawasan Nabi tunjuk tu, korek. Fabahathu anhu, mereka nak cari tu bukti yang kata Nabi kata ada tungkat seumpama rantin yang dibuat daripada emas tu, yang katanya ditanam bersama dengan Abu Righal ni. Mereka korek kerana nak cari benda yang Nabi kata tu. Fastakhraju al-ghusna, maka akhirnya mereka jumpa dan mereka mengeluarkan ranting yang dibuat daripada emas itu. Maksud dia apa? Kisah Abi Righal ini adalah kisah benar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban, salah seorang daripada ulama hadis, mengeluarkan hadis ini di dalam Sahih Ibnu Hibban. Dan hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban itu hadis yang sahih.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam Quran Allah ada sebut, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa ila thamud akhahum salihah. Qala ya qaum u'budullah ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayah fadharuha ta'kul fi ardillah wa la tamassuha bisu'in fayakhudhakum azabun alim. Sadaqallahul azim. Allah berfirman dalam ayat 73 surah Al-A'raf. Tuhan kata kepada kaum Samud, dihantar saudara mereka Nabi Saleh. Nabi Saleh ni bukan stranger, Nabi Saleh ni bukan outsider. Nabi Saleh ni kaum Samud. Allah lantik Nabi Saleh daripada sama kaum dia, daripada kenal dia. Macam mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilantik daripada kalangan Quraisy untuk nak pimpin Quraisy, macam tu Nabi Saleh dilantik daripada kalangan Samud, yang tak sepatutnya mereka boleh nak tolak dia, tak sepatutnya. Dia kenal dia daripada dia beranak sampailah dia besar, sampai dia dilantik menjadi nabi, dia kenal dia. Tapi jenis manusia engkar, dia tak mau terima. Allah Subhanahu wa taala sebut wa ila thamud akhahum salihah, dan kepada kaum Samud dihantar saudara mereka, sama semangsa, sama sekampung, Nabi Allah Saleh alaihi salam. Qala ya qaum u'budullah. Nabi Allah Saleh alaihi salam dia ajak orang kampung dia kata u'budullah, jom kita pakat-pakat sembah Allah. Nabi Saleh bukan pergi minta duit dekat orang kampung dia. Nabi Saleh bukan nak ambil kesempatan atas orang kampung dia. Nabi Saleh bukan satu orang yang opportunis, bukan satu orang yang nak take advantage, tapi dia nak mengajak kaum dia supaya selamat daripada masuk neraka. Dia ajak mereka u'budullah, jom kita pakat-pakat sembah Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, hampa tak ada Tuhan lain dah melainkan Allah ni saja Tuhan kita. Dia terang kat mereka, tak ada Tuhan lain dah. Kita tak usah sembah batu, kita tak usah sembah pokok, kita tidak tak usah duk sembah matahari, kita tak usah duk sembah apapun, sebab tidak ada Tuhan lain melainkan Allah Subhanahu wa taala. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Dia kata hampa duk minta Tuhan tunjuk bukti. Allah dah buat amai dah bukti. Bukti apa? Bukti unta ni. Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini unta ini adalah tanda mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala hantar mai ke hampa. Fadharuha ta'kul fi ardillah. Biar pergi unta ni nak buat apa pun. Dia nak pergi makan apa, dia nak pergi tang mana, biar pergi kat dia. Jangan siapa kacau unta ini. Wala tamassuha bisu'in. Jangan siapa pergi sentuh unta tu dengan niat jahat. Nabi Saleh kata, ini unta mukjizat Allah hantar mai. Dia nak pergi mana, dia nak makan apa, biar pergi kat dia. Jangan duk buat apa dekat unta ni. Siapa pun jangan pergi sentuh unta ni dengan niat tak elok. Fayakhudhakum azabun alim. Kalau hampa buat juga benda ni, hampa akan kena azab yang pedih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi Saleh katalah apa pun, mereka sembelih unta tu. Dalam surah Asy-Syams kita selalu baca, Allah kata idzim ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullah naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Kan ayat ni familiar sebab dia duduk dalam Juih Ammah. Tuhan kata apa?
Bila Nabi Allah Saleh alaihi salam habang kat depa, ini unta ni mukjizat Tuhan hantar mai. Jangan siapa pi duk sentuh dia dengan niat tak elok. Dalam surah Asy-Syams Tuhan kata apa? Idzim ba'atha ashqaha. Bila Nabi Saleh alaihi salam pesan aja benda tu, bangkit satu orang ashqaha, hak paling semsing daripada kalangan depa. Jahat ni maksud dia apa tuan? Bila larang macam suruh, ni jahat. Bila kata jangan, hak tu dia nak buat. Daripada kalangan kaum Samud ini, hak paling jahat ni, bila Nabi Allah Saleh alaihi salam kata ini unta mukjizat Allah, jangan siapa pergi duk buat tak elok kat dia, cepuih bangkit dia ni. Allah sebut benda ni dalam Quran, bangkit ashqaha, hak paling samsing, hak paling jahat daripada kalangan kaum Samud, bangkit berdiri. Faqala lahum Rasulullah naqatallahi wa suqiyaha. Bila bangkit berdiri, Nabi Saleh kata dekat dia, naqatallah. Nabi Saleh kata ini unta Allah punya. Dia kata, hang jangan challenge, ini bukan unta aku. Aku pesan dekat hampa jangan buat tak ketahuan dekat unta ni. Ini bukan unta aku. Dia kata ini naqatallah, ini unta Allah punya. Wa suqiyaha, biar pi dia nak pi minum air di telaga tu, jangan kacau dia. Fakadzabuhu, dia pendustakan Nabi Saleh alaihi salam. Fa'aqaruha, dia sembelih unta tu. Nabi Saleh kata jangan sentuh dengan niat jahat. Mereka kata Saleh bukan kata sentuh, kami nak sembelih. Oh, jahat, cukup punya jahat. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka, dan Allah jadikan mereka ni sawaha, flat di atas bumi. Allah binasakan mereka sampai rapat atas bumi. Pasal apa? Pasal derhaka mereka kepada Allah ini tahap yang cukup dahsyat. Manusia ni tuan-tuan, dia ada sombong, dia ada takabur, dia ada inat. Itu kategori orang-orang yang duk challenge Tuhan ni. Sombong, kita semua tahu. Takabur, besar diri. Kemuncak kepada sombong dan takabur ini inat, dia panggil. Ain nun alif dal. Inat tak boleh buat apa dah. Yang kata ashqaha ni tadi, ini inat. Bila Nabi Allah Saleh alaihi salam kata jangan sentuh, dia kata Saleh, kami bukan takat nak sentuh dia, kami nak sembelih dia. Dan mereka segera sembelih unta itu. Tidak cukup Allah nak menggambarkan jahat mereka ni dengan ayat tadi, Allah buat mai satu ayat lain, ayat 77 surah Al-A'raf. Tuhan kata fa'aqarun naqah wa'atau an amri rabbihim. Mereka sembelih unta itu dan mereka tunjuk kata mereka derhaka kepada Allah. Waqalu, dan kata kaum Samud kepada Nabi Saleh, mereka kata ya Saleh, i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Lepas mereka sembelih unta, mereka heret unta pergi tunjuk dekat Nabi Saleh. Mereka kata dekat Nabi Saleh, Saleh, hang kata dekat kami jangan pergi duk sentuh unta ni, kami dah sembelih dah unta ni. Baik, now Saleh, i'tina bima ta'iduna, hang bawa mai azab Tuhan yang kata nak kena kami kalau kami buat tak ketahuan dekat unta ni. Kami dah sembelih dah unta ni, hang habaq kat Tuhan hang, buat mai bala dekat dia, bala dia dekat kami lah ni. Tuan-tuan, Quran cerita ni, ayat Quran cerita ni, dia satu step. Dia nak tunjuk dekat kita, kata manusia ni dia bantah Tuhan, dia boleh pergi sampai tahap tu. Sampai tahap apa? Bukan saja dia tak mau percaya, bukan saja dia tak mau beriman, bahkan dia cabar Tuhan. Bukan saja dia cabar biasa, dia cabar Tuhan sampai ke tahap dia kata i'tina bima ta'iduna. Hang duk janji dekat kami kalau kami buat benda ni bala nanti mai. Bak mai bala tu lah ni.
fa akhadhathum rajfah. Dalam tafsir cerita 3 hari Tuhan bagi kat mereka. Ni yang kata Allah Subhanahu wa taala, macam tu punya jahat makhluk yang dia buat ni, buat jahat ke dia, Allah bagi 3 hari. Bagi can bagi 3 hari. Dan Nabi Allah Saleh alaihi salam bagi tahu dekat depa, hampa berseronoklah salasa ayam, 3 hari. Tak berubah depa ni. Depa kata awak lambat ni, azab ni awak lambat. Buat mainlah. Apa yang nak tunggu? Apa pasal nak tangguh? Apa pasal bagi kat kami 3 hari? Kalau betul hang ni mursalin, kalau betul hang ni nabi utusan Allah, bagi tahu kat Tuhan hang, buat mainlah. Bukan 3 hari lagi. Nampak tuan? Sombongnya yang kata kaum Samud ini. Fa akhadhathum rajfah. Cukup 3 hari Allah buat main rajfah, earthquake. Allah buat main satu gempa bumi yang cukup dahsyat. Fa asbahu fi darihim jathimin. Awal-awal pagi jadilah mereka ni mayat-mayat yang bergelempangan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah yang dikatakan manusia derhaka kepada Allah sampai tahap tu. Sampai ke tahap tu. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma nazala al-hijr fi ghazwati Tabuk amarahum an la yashrabu min bi'riha wa la yastaqu minha faqalu qad ajjanna minha faqad ajjanna minha wastaqaina fa'amarahum an yatrahu dhalikal ajin wa yuhariqu dhalikal ma wa yurwa an Sabrah bin Ma'bad anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi ilqa'it ta'am atau kama qala hadis sahih riwayat Al-Bukhari daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perjalanan nak pergi perang Tabuk, Nabi singgah dekat Al-Hijr, tempat Madain Saleh, tempat kaum Samud dibinasakan. Bila sampai aja amarahum alla yashrabu min bi'riha. Bila sampai aja Nabi terus bagi arahan kepada pasukan Nabi ni. Nabi kata tolong jangan ada siapa pi minum air telaga ini. Nabi kata tu ada satu telaga, jangan ada siapa pi minum air telaga tu. Wala yastaqu minha, jangan ada siapa pi ambil air telaga tu. Bukan kata minum tak boleh, pi cedok ambil pun jangan, Nabi kata. Faqalu qad ajanna minha. Sahabat-sahabat Nabi kata apa? Depa hak sampai awal tadi ni sampai depa dah cedok dah. Depa dah guna yang tu uli tepung untuk nak buat roti makan. Kami dah pun guna yang tu untuk uli buat roti. Wastaqaina, dan kami dah pun cedok ambil simpan dalam bekas ayam kami. Fa amarahum an yatrahu dhalikal ajin. Nabi kata tepung yang hampa dah uli guna ayam telaga tu buang. Nabi kata buang, Nabi kata. Wa yuhariqu dhalikal ma, ayam dah yang apa dah cedok simpan dalam bekas nak buat ration perjalanan, Nabi kata cerok buang. Pasal apa? Pasal itu ayam telaga kaum Samud. Depa adalah kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan derhaka depa sangat dahsyat. Maka ayat telaga depa pun jangan minum, Nabi kata. Entah nampak dah? Hadis ni nak beritahu kat kita betapa bencinya Allah dan Nabi kepada orang yang derhaka Allah dan derhaka Nabi. Bencinya Allah ni sampai apa? Sampai air telaga mereka pun jangan minum. Sampai kalau dah ambil dah pun suruh cerok buang. Kalau dah guna dah air tu buat uli tepung pun buang dengan tepung-tepung tu sekali. Dan diriwayatkan dalam satu riwayat lain daripada Sabrah bin Ma'bad, dia kata anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam amara bi ilqa'i
qita'it ta'am. Bahkan Nabi SAW kata, siapa yang dah guna ayak tu masuk dalam mulut, usahakan supaya muntah keluar. Jangan biarkan ayak tu ada di dalam perut hamba. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia, satu, jangan cari pasai dengan Allah dan dengan Nabi. Kita dah baca ayat Quran, hadis, tengok macam mana kaum Samud yang derhaka Allah dan mengakibatkan mereka dibinasakan oleh Allah, sehingga kampung laman mereka pun, air telaga pun tak boleh minum. Jangan cari pasai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud jangan cari pasai dengan Allah, dengan Nabi ni apa dia? Jangan hina Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu maksud dia. Very simple. Dalam masyarakat kita hari ini, macam mana pun bila orang buat main kat kita, abang ini Quran kata dan ini tafsir ayat ni macam ni. Apa yang Quran kata, apa yang tafsir tu kata, kita ada duk buat benda tu salah. Jangan cakap pandai. Sami'na wa ata'na. Walaupun aku dah buat lama dah, tapi oleh kerana Quran kata macam ni, aku minta ampun dengan Allah. Aku tak tahu dulu. Full stop, tinggal benda tu. Jangan cari pasal dengan Allah. Jangan duk kata ni apa ni, ayat ni dah ni, duk cuba nak tafsir macam-macam, nak bagi betul kita. Jangan. Kalau terang kita salah, tinggal hak salah. Buat yang betul. Demikian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duk buat benda tu lama dah. Tiba-tiba orang buat main satu hadis dekat kita, ni dia hadis kata macam ni. Kita duk buat tu hadis kata salah. Jangan cakap banyak, jangan cari pasal dengan Allah, dengan Nabi. Dulu aku tak tahu. Hang tolong bagi tahu, terima kasih banyak-banyak. Full stop cerita dulu, start cerita baru. Yang kedua, jangan cabar Allah. Jangan cabar Allah. Yang ketiga, kalau Allah boleh binasakan umat Nabi-Nabi dulu, Allah boleh binasakan kita hari ini. Yang keempat, bala Allah kalau mai, kita tak akan boleh lawan. Satu benda kalau menjadi bala, azab daripada Allah, kalau dia hantar mai, kita tak akan boleh lawan. Seterusnya, memusuhi Allah akan menyebabkan kita hina atas dunia dan kita sangat hina di akhirat. Memusuhi Allah akan menyebabkan kita hina atas dunia dan sangat-sangat hina kita di akhirat. Yang akhirnya tak salah kalau sekiranya kita nak pergi melawat tempat-tempat umat yang dibinasakan ini, dengan syarat kita mengambil iktibar daripada lawatan itu. Pasal Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, qad khalat min qablikum sunan fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Sadaqallahul azim. Ali Imran 137. Tuhan kata apa? Qad khalat min qablikum sunan. Telah pun berlalu daripada hampa semua sunnatullah. Sunnatullah, sunan di sini maksud dia apa? Hukuman yang Allah turunkan, bala yang Allah turunkan kepada umat-umat dulu dah jadi. Macam mana kita tahu? Kita baca Quran kita tahu. Macam mana kita tahu? Kita baca hadis kita tahu. Telah pun berlaku benda tu kepada umat yang derhaka Allah dulu. Fasiru fil ardi. Tuhan kata pilah berjalan atas muka bumi ini. Pi berjalan. Kita pi umrah, berjalan sampai ke Madain Saleh. Pi tengok. Tengok tu untuk nak ambil iktibar. Di sinilah cerita kaum Samud dengan Nabi Saleh dulu. Di sinilah cerita mukjizat unta Allah buat mai. Di sinilah kemusnahan umat Nabi Allah Saleh alaihi salam dulu. Kita pi tengok, kita ambil iktibar. Tuhan kata apa? Fasiru fil ardi. Pi berjalan, pi tengok tempat-tempat ni semua. Fanzuru, tengok dan perhati dan ambil iktibar. Kaifa kana aqibatul mukadzibin. Apa kesudahan
yang menimpa orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan muqaddimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan Baharul Mazi jilid 21. Baharul Mazi jilid 21 muka surat 76. Muka surat 76. Dia kata ada law, tak masak elok lagi. Dia kata ustaz, dia kata muqaddimah tarik panjang sikit. Itu Imam Bisik tadi. Itu sebab saja baca pergi panjang. Kan? Baik, muka surat 76 dia kata masalah jima' isteri dengan bermacam-macam kelakuan itu harus pada syarak. Bulan lepas saya kata, saya saja dekat tuan-tuan, saya kata patut tak patut saya baca benda ni. Tuan-tuan, teks saya beritahu patut tak patut baca. Pakat teks berjabu. Dan saya dapati ada 2 geng. Yang teks masuk ni ada 2 geng. Satu geng veteran dia panggil. Geng veteran ni boleh kata semua sama senada. Dia kata tak payah baca aku benda tu. Dia kata benda common on tu. Nampak? Satu grup lagi duk teks masuk ni geng nakai. Geng nakai ni geng muda sikit. Dia kata apa? Dia hantar teks tu kira nampak macam serius macam tu. Tapi saya tahu dia pun nakai. Lepas tulis dia kata ustaz kena baca sebab yang nipu ilmu. Dan sebenarnya tajuk ni tak ada apa-apa pun, saya gempak saja lebih. So saya baca. Tajuk ni bagus. Satu hadis yang kita boleh tengok dari banyak angle. Bukan kita nak tengok dari angle tu saja, tapi kita nak tengok satu angle lain yang saya kata kena baca. Baik, cuba kita tengok. Dia kata jima' isteri ni boleh macam-macam cara. Maka jima' isteri itu macam-macam kelakuan seperti daripada depan, daripada belakang, daripada tepi, kiri kanan, terlentang, terterap, ni semua macam-macam. Dia kata boleh. Maka semuanya itu diharuskan oleh syarak, asalkan jangan menyimpang jima' itu ke lain daripada faraj. Okay, that's it, clear. Okay, baik. Bermula dalil yang menunjukkan harus jima' isteri dengan macam-macam kelakuan itu ialah ayat Quran. Kita baca dah itu. Bermula hadisnya dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Ada satu lagi hadis dia bawa mai. Yang ni yang menarik. Tonton dengar alih. Dia kata an Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala jaa Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah halaktu. Yang ni bagus. Dia kata apa? Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi sepupu Nabi, iaitu Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi. Dia anak Abbas, Nabi anak Abdullah. Abbas dengan Abdullah dua beradik. Nabi dengan dia jadi first cousin, sepupu betul. Katanya telah mai Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana nak mengadukan hal yang telah berlaku ke atas dirinya. Umar ni, tuan-tuan, sahabat yang kedua besar di tepi Nabi selepas daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lepas Abu Bakar, Umar. Kalau kita nak cerita pasal hebat Sayyidina Umar ni, banyak cerita. Ayat turun pasal dia saja pun bukan sikit. Banyak benda Umar bagi idea tu Tuhan endorse sebagai satu yang diterima. Hebatnya Sayyidina Umar ni. Di antara yang popularnya apa dia, tuan-tuan? Apabila Abdullah bin Ubay bin Salul, siapa dia ni? Bapa munafik di Madinah. Jangan tanya apa Abdullah bin Ubay bin Salul buat ke Nabi, tapi tuan-tuan tanya apa yang dia tak buat dekat Nabi. Serba kejahatan dia buat dekat Nabi ni. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia tak mengaku kata dia kafir, dia kata dia Islam, tapi dalam masa yang sama pepat di luar, runcin di dalam.
Nabi tak tahu kan Abdullah bin Ubay bin Salul ni macam tu? Nabi tahu. Tapi yang kata Nabi SAW ni satu orang manusia yang dia kira last sekali baru dia nak fikir, nak doa apa, tak elok ke apa ke. Terai habis jalan nak terima satu orang ni sebagai orang baik. Bila mati Abdullah bin Ubay bin Salul ni, Nabi nak sembahyang mayat dia. Sebelum daripada tu, anak dia dekat dia duk nazak ni, dia kata ke anak dia, ampi dekat rumah Nabi, minta khamis Nabi pakai ni, minta buat kapan aku bila aku mati. Selama umur hidup dia, Nabi lah orang yang dia paling benci di atas muka bumi. Tiba-tiba dekat nak mati dia, jubah Nabi dia minta nak buat kapan dia. Tengok yang kata manusia ni. Nabi bagi yang kata Nabi ni. Apa yang Abdullah bin Ubay bin Salul tak buat kat dia, Nabi bagi baju buat kapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi nak pergi semayang pula mayat dia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tahan. Dia kata, ya Rasulullah, tuan tahu tak ni siapa ni? Nabi kata, aku tahu. Nabi kata apa? Kalau sekiranya aku kena minta dekat Tuhan 70 kali baru Tuhan nak ampun dia, aku akan minta. Nabi kata. Masya Allah, tuan-tuan. Macam ni punya manusia kita nak jadikan musuh kita. Macam ni punya manusia hadis dia kita nak jadi penentang utama. Macam ni punya manusia kasih dia kepada kita tak ada nilai harga dia, tak boleh beli kasih dia. Tiba-tiba macam ni punya manusia kita nak menentang dia. Nabi nak semayangkan juga mayat dia. Umar kata jangan. Nabi kata kalau aku kena minta dekat Allah 70 marrah, 70 kali baru Allah nak ampun dia, aku akan minta 70 kali. Nabi SAW nak semayang juga dan dia semayang. Turun ayat, Allah tegur Nabi. Allah kata next time jangan lagi orang macam ni, jangan kamu semayang mayat dia. Ayat tu turun muafaqah dengan pendirian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ni hadis ni nak cerita Sayyidina Umar. Maka hal yang telah berlaku kat atas Sayyidina Umar itu menjadikan dia bimbang hati. Pada perasaan Umar sudah jatuh dia dalam satu perkara yang salah di sisi Allah. Umar ni satu hari dia sudah buat satu benda, dia rasa macam benda dia buat tu salah. Dia rasa macam dia ni guilty sangat. Dia rasa macam dia ni berdosa sangat dengan Allah. Bila sampai dia kepada Nabi SAW, maka ia pun berkata, ya Rasulullah, binasa saya. Ni yang kata sahabat Nabi ni. Dia buat satu benda yang kemudiannya dia fikir-fikir macam salah benda dia buat ni. Dia rasa macam dia berdosa sangat dengan Allah. Dia bicari Nabi. Yang ni yang saya kata satu angle kita nak tengok. Kita adakah jenis macam tu? Bila kita buat satu benda kita rasa macam betul tak betul benda ni dari segi agama, aku ada kita ingat macam tu. Ataupun kita ni membujuk lalu melentang patah. Kita tak pernah persoal benda dosa pahala. Masa kita jahil dulu, kita bubuh 100,000 dalam ASB. Tiba-tiba mai satu masa duk bunyi here and there, orang duk bercakap kata ni ada masalah lah, ni pelaburan tempat lagu tu lagu ni lah, security apa council apa duk bagi tahu, kita jadi serabut. Ada tak kita rasa serabut benda tu? Tengok balik, 100,000 buah ni dah jadi 300 ni. Aku tak tahu ni, kalau salah ni pak tanggung, aku tak tahu. 300 aku tanggung. Hari ni, dulu lain. Dulu orang buka labur, kita ada banyak mana kita kerja masuk. Dia duk main pulangan bagus. Tiba-tiba akhir-akhir ni dia duk bunyi macam tu. Tonton buka apa website Dr. Zaharuddin. Dah pernah dengar nama Dr. Zaharuddin? Dr. Zaharuddin.net dia punya tu. It's very good. Kalau tuan-tuan nak tahu tentang muamalat Islam, itulah rujukan yang baik. Sebab dia specialize di dalam bidang muamalat Islam. Tuan-tuan buka tengok.
Dan dia bincangkan benda-benda yang keren, yang bersifat semasa, tentang segala benda yang melibatkan tentang ekonomi, tentang cara buat duit, tentang forex, tentang... Tuan-tuan, zaman lah ni kalau siapa main abang kata ni main ni boleh dapat duit, kita memang pergi. Tayak bumbung dalam poket sat. Yang ni loh. Pasal apa? Pasal duit. Dia tak betul. Dengan pula duk dengar lah ni Kelang ni duk tutup, Kelang ni duk shutdown, sana kena retrench, sini kena paksa ambil VSS. Yang kita bini duk ada dengan anak, duk ada 4 orang di rumah, dengan bank commitment, rumah nak kena bayang, dengan kereta nak kena bayang, dengan susu anak, dengan diapers anak nak kena beli, dengan apa? Anak mai abang kata duit ni haram, duit ni apa? Hang pia dah. Betul tak betul hak kita kata ni? Yes. Kita dah duduk dalam zaman di mana kita rasa kalau nak ikut ni, aku susah siapa nak tolong. Aku senang sikit hampa duk main abang hak tu haram, hak ni haram. Ni kalau aku susah ni, susu anak ni tak, anak nak minum susu, siapa nak bagi duit kat aku? Hampa tahu nak main abang hukum dekat aku. Hukum tu haram, hukum ni haram. Pala bapa hampa haram. Dia rumah. Dia nak main, dia nak main hangat. Pasal apa tuan-tuan dia jadi gitu? Pasal apa? Pasal duit. Duit dia pasal. Dia boleh jadi sasau. Bila duk buka ni Dr. Zaharuddin ni, Zaharuddin.net ni tuan-tuan, dia duduk di dalam panel syariah bank negara. Dia dari segi credibility, dia mempunyai credibility. Dr. Zaharuddin ni, dia ni tuan-tuan sendiri carilah dia ni siapa. Tuan-tuan, kalau dia ni cikai, tahu cikai? Kalau dia ni cikai punya kaki, bank negara tak ambil dia untuk duduk dalam panel syariah. Berapa banyak bank yang dia ada di dalam panel syariah, dan dia bukan duduk makan duit buta. Dia very outspoken. Dia akan voice out benda-benda ni. Dia akan cakap dalam mesyuarat. Dr. Zaharuddin ni satu orang yang cukup bagus. Kita pergi baca, dia duk main ketak dada. Alamak, dia ni duk abang kata ini pula. Dia duk cara sebut tu, alamak. Alamak, dia kata main apa, main haram pula kata. Silap itu kalau belanja habis bang dulu berhutang haram tak apa. Tuan-tuan, dengan duit ni tuan-tuan, jangan buat cerita. Cakap cengih macam mana pun mai tang duit lembek. Sarban punya duk kepai bagus macam mana pun mai tang duit dia tongkai jatuh tebu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berapa ramai orang yang nak duit tapi nak jaga soal hukum hakam. Alright, balik kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia manusia jenis macam ni. Dia sudah buat satu benda, lepas tu dia rasa guilty, dia rasa bersalah. Tak senang tidur dia pergi cari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai depan Nabi, dia kata apa? Dia kata, sudahlah hamba binasa ya Rasulullah. Habislah saya jahanamlah saya. Dia kata, yakni sudahlah hamba jatuh dalam perkara yang membinasakan. Dia kata, ya Rasulullah, saya sudah buat satu benda, kira habislah saya. Dia kata, dengan sebab dosa perbuatan hamba itu, ni benda yang saya buat ni, saya yakin benda ni berdosa, salah. Okey. Qala hawaltu rahli al-lailah. Dia pergi habang dekat Nabi. Dia kata hawaltu rahli al-lailah. Kata Nabi SAW tanya dia dulu. Nabi kata, wa ma ahlakak, apa yang menyebabkan kamu kata kamu rosak, kamu binasa, wahai Umar? Qala, kata dia, hawaltu rahli lailah. Dia kata, telah hamba palingkan dan hamba pusingkan kenderaan hamba ya Rasulullah. Tu orang tua cakap. Dia sebut rahli, rihal. Rahli ni maksud apa? Kenderaan. Dia kata, habislah saya sudah buat satu dosa besar. Nabi kata, apa benda hang buat apa? Dia kata, saya ni sudah pusing kereta saya. Weh, cakap tu, saya dah pusing kenderaan saya, kereta saya. Yang ni
isteri hamba telah hamba terbalikkan dia dan hamba jima' akan farajnya tapi daripada belakang. Umang ni. Dia sudah buat macam tu. Tak terang dia pakat duk senyum semua dah. Itu kata faham. Jadi tak sah terang. Maka apabila sudah habis, dia kata dah selesai dah apa semua, terfikir hamba akan pekerjaan yang demikian itu salah. Malam tu tak apa satu dia dah kena suk gearbox ke tak tahu. Dia suruh naik share, dia suruh kalih kenderaan dia. Bila dah sah lerah selesai semua duk main takut. Pasal apa yang aku pergi buat dulu tu? Tak apa ke? Tak jadi salah ke benda ni? Dia merah pelah. Lambat cerah. Dia nak terkam pi, dia nak cari Nabi SAW. Dia pergi cerita benda ni kepada Nabi SAW. Dia kata apa? Kerana aku rasa tidak layak bagi orang yang laki isteri buat macam tu. Dia pergi habang dekat Nabi, saya sudah buat benda ni, saya rasa apalah saya ni, tak sepatutnya satu suami pergi buat dekat isteri macam tu. Itu cerita dia. Qala, kata dia, falam yurad alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, apabila didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Sayyidina Umar itu, maka tidak dijawab oleh Nabi. Bila Umar mai confess, mai luah rasa bersalah dia di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak respon. Nabi buat sengak dia, macam tu aja. Kerana belum turun hukum itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Lagi satu angle kita nak ambil dalam hadis ni. Maksud dia apa tuan-tuan? Kalau kita bukan ahli dalam bidang tu, orang mai tanya kita, kita kata wallahu alam, kita tak tahu. Kata wallahu alam tu ilmu. Kita kata kita tak tahu tu ilmu, daripada kita pergi rempuh jawab juga, sedangkan kita samar-samar tentang benda yang ditanya kita. Kita rempuh jawab tu menunjukkan kita tidak berilmu sebenarnya. Nabi SAW sendiri, apabila Umar mai tanya dia benda tu, Quran belum turun lagi tentang hal ni, Nabi tak jawab. Amanah Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Qala fa uhiya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadhihi al-ayah. Kata dia, kata Ibnu Abbas, maka tidak lama diturunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam akan ayat ini, menunjukkan atas ketiadaan salah jima' isteri dengan apa kelakuan sekalipun. Ayat kita baca pada bulan lepas, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, nisaukum harsul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum. Bermula isteri kamu itu tempat kamu tanam benih anak, maka datanglah oleh sekalian kamu akan tempat benih itu mengikut kehendak kamu. Tuhan bagi tahu isteri tempat orang lelaki tanam benih. Tuhan kata buatlah macam mana pun, yakni jimaklah akan sekalian isteri kamu itu mengikut kelakuan dan peri yang kamu kehendaki. Maksud mudahnya apa? Ikut kreativiti kamu, kan? Ini ada urai panjang-panjang. Kemudian diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan peri jima' yang halal dan yang haram. Maksudnya apa? Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqbil wa adbir wattaqid dubur wal haidah. Nabi bagi satu guideline. Nabi kata, hadapkan dia kepadamu ataupun belakangkan dia, buatlah macam mana pun, buatlah sesuka hati kamu. Janji jima' pada faraj, Nabi kata, dan takut olehmu jima' pada dubur dan pada ketika isteri kamu haid. Ini dua saja jaga, yakni jangan sekali-kali kamu gasak. Dia tulis di sini, ya Allahu akbar, gasak betul Syekh Idris Marbawi ni, kan?
Ni, siapa ada kitab tengok saya, betul tak betul saya baca? Dia kata, yakni jangan sekali-kali kamu gasak jubur isteri. Kasar ni ayat ni. Astagfirullahalazim. Maksudnya jangan pakai jalan belakang. Itu lembut sikit. Begitu. Dan jangan jima' masa ia datang haid. Maka keduanya itu dimurkai Allah Subhanahu wa taala. That's it. Habis. Okey. Kata At-Tirmizi, ini hadis hasan lagi gharib. Baik. Kemudian dia kata menahan perempuan daripada kahwin. Habis dah tajuk yang ketak dada sebahagian golongan veteran ni, habis dah. Dia main tajuk lain dah. Dia kata apa? Menahan perempuan daripada kahwin. Apa hukum dia? Okey. Ketahuilah, perempuan yang tidak diberi kahwin ada macam-macam perihal. Yang kata tahan perempuan tak beri kahwin ni macam-macam cara. Dia kata macam-macam hal. Setengahnya perempuan sudah kahwin, kemudian ditalak oleh suami. Ini kes yang pertama. Perempuan ni kahwin dah, lepas tu bercerai. Sehingga habis iddahnya, tidak juga suaminya rujuk. Okey, dia kahwin, dia cerai. Cerai itu cerai rajai. Mana dalam tempoh 3 kali suci, ex-husband dia boleh rujuk balik. Rujuk, tak payah akad nikah, tak payah apa, kembali kepada kehidupan suami isteri. Tapi tok lebay ni, suami yang ceraikan dia ni tak rujuk dia sehinggalah habis iddah. Kemudian tiba-tiba cinta semula. Orang Melayu kata apa? Gila talak. Masa nak bercerai tu tak ada yang elok. Tak ada yang elok. Suara pun dengar nak marah. Tu masa nak berlaku perceraian. Dengar suara pun naik angin sampai pucuk rambut ni. Tak boleh. Bila dah bercerai, bila dah gila talak. Dia teringat kain batik dia yang tertinggal selai dalam lemari tu, buka tengok yang mata mambu. Misai kasar lah, misai dunia secekak dia datang ni, tapi dengan tengok kain batik yang mata mambu ni leceh. Orang tak tahu dalam rumah dia aja kelak cengih, tapi dalam rumah dia gitu. Contoh. Apa jadi dia kata? Kemudian cinta semula keduanya dan mau kahwin balik. Dua-dua ni. Bukan laki-laki saja, perempuan pun sama. Masa duduk sekali tak ada nampak elok, semua nampak tak elok. Tapi bila dah berlaku cerai, bila dah sampai habis iddah, dah tak boleh nak rujuk dah, dia jadi berkenan balik. WhatsApp duk jalan balik pula. Duk jalan balik, duk tanya apa abang, tanya sepatah dulu. Sana pun jawab biasa. Nak start. Lepas tu lajak sikit. Makan apa malam ni? Sana pun jawab tak lu makan. Boleh. Tapi jawab pasal apa nu? Sudut hati, bukan dalam hati, sudut. Sudut hati tu duk ada lagi. Dia halau keluar tu tak keluar habis, duk ada penjuru hati tu duk ada lagi. Mula. Lepas tu makin duk kasar. WhatsApp ni makin duk kasar. Tak teringat kat kita kan? Tanya tu kan. Sana pun jawab, orang sana pun tak ingat, kita nak ingat pasal apa? Dia duk main macam tu. Nampak tak? Ini lebih kurang dia cerita macam tu. Okey. Maka dia kata ditahannya perasaan mereka itu, yakni tidak diberi oleh saudara perempuan itu. Bila dah damai hati, nak berkenan balik, lagu nak menikah balik dan sebagainya, tidak diberi oleh saudara perempuan itu, pak dia ataupun tok wan dia hak jadi wali kepada perempuan ni, ataupun abang dia. No. Adik perempuan main abang, dia kata, abang, saya ingat nak menikah balik dengan dia tua itu. Abang ni dengar telinga terpacak naik ke kanan. Dia kata, sabar. Dia kata, dengar hari tu lelaki tu hanya dia sebut dah nama dia depan aku. Ini kes yang pertama ni yang dia nak abang kat kita ni. Kes yang pertama. Abang ni, wali ni kata apa? Hampir cari siapa main satu negro mana pun main aku boleh terima, tapi dia ni aku tak boleh terima. Agak-agak tuan-tuan, contoh ni ada jadi tak dalam masyarakat? Ada tuan-tuan, ada. Tuan-tuan pergi pejabat kadi, pergi jumpa ni segala naib-naib kadi kita, usap-usap kita ni, naib kadi Pala Beteh, pergi tanya cerita macam ni, tak ada dengar. Tak ada dengar. Ini saya bertengkuk, meduk teriak depan mereka ni cukup ramai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
Itu pun dia kata, kalau bukan saudara pun, bapa perempuan itu sekali-kali tak boleh terima untuk balik berkahwin dengan suami yang dahulu itu. Dan setengahnya perempuan itu telah ditalak oleh suaminya sehingga hampir iddahnya. Yang ni kes yang kedua. Kes yang pertama tadi, menikah, cerai. Cerai sampai habis tempoh iddah rajai. Mana kata kalau nak menikah balik, kena start balik, kena redo balik, kena pergi minang, kena apa, kena menikah, sampin pun kena penaik balik, apa tengkolok semua kerih nak kena duk perasak malam jemaah balik, mana buat balik. Itu kes yang pertama, bapa abang tak setuju. Kes yang kedua, dia kata perempuan itu telah ditalak oleh suaminya sehingga hampir iddahnya habis. Maksudnya ada lagi tempoh rojok? Ada lagi, tapi dah dekat nak habis dah. Maka dirojok oleh suaminya. Ni, Syekh jahat ni. Dia cerai bini dia, talak satu. Iddah rajai 3 kali suci. Dekat nak habis tempoh iddah tu, dia pergi rojok balik. Okey. Supaya jangan isteri dia kahwin lain. Nampak? Jahat tak jahat? Jahat. Dia pergi rojok balik isteri dia, bukan rojok nak baik balik jadi laki bini tak. Dia pergi menikah balik, dia pergi rojok balik dengan isteri dia, tapi dia tak buat apa. Dia ambil balik bini jadi bini dia, lepas tu dia cerai balik. Talak satu lagi. Lagi berapa bulan? Lagi 3 kali suci pula. Dah berapa dah? 6 kali suci dah perempuan ni. Tak boleh nak menikah dengan hero lain. Hero lain tak boleh masuk. Pasal hero lama ni dia buat naya, dia buat tahanan kat dia. Ini juga termasuk di dalam menahan perempuan daripada berkahwin. Ni dia nak abang, situasi yang kedua. Kemudian diazabnya isterinya, kemudian ditalaknya balik. Sebelum bercerai hak pertama dulu, dia tabuh bini dia ni ikut hak mana naik dulu. Naik tangan, naik siku, naik lutut, dia terajang dengan kaki dia, gedebum-gedebam dan sebagainya, bercerai. Bila bercerai dekat nak habis tempoh iddah rajai, dia pergi rojok balik. Dia ayat, tahu ayat? Dia ayat balik perempuan ni pun kena ayat tu, karaoke balik apa-apa, dia rojok balik. Lepas dia rojok, dia bagi backhand pula. Dia kata dulu hang tak kena ikan backhand, nak ambil backhand pula sekali, pang kena. Terguling pergi balik sana. Macam ni punya laki ada. Rasa-rasa tentu ada tak? Ada. Bini dulu kata abang ni, abang rojok saya ni betul-betul bukan ikhlas apa. Ikhlas mai dia bagi sebiji lagi. Han nak cari ikhlas di mana dalam dunia ni? Dia kata. Han nak cari mana orang ikhlas dalam dunia ni? Hei, han nak cari mana? Hei, pang lagi sekali. Tuan-tuan, bini ni rasa silap dah aku pergi rojok dia. Tuan-tuan, dia buat tahanan abang sebulan 2, dia cerai pula. Tarik lagi 3 kali suci. Saja dia nak buat tahanan, dia dah buat naya kat perempuan ni. Sehinggalah hampir dekat dengan iddahnya, dia rojok balik. Pasal dia dah berapa kali? 3 kali talak dah ada. Dia dah buat 2 kali, dia ada 1 lagi. Dia ayat balik pula. Yang kata orang perempuan ni tuan-tuan, ya Allah, kalau saya cerita lebih-lebih, berbalik sejadah mai lagi. Bukan semua, tapi ramai macam ni. Sikit ayat aja terpedaya. Kesian kat mereka ni. Itu sebab kata orang perempuan ni kaum yang lemah. Pasal apa? Pasal orang mudah pelemah. Ayat aja dia boleh percaya balik. Abang dia, kak dia, semua main doa abang kata hang fikir pergi habis-habis. Dia dah cerai dah hang dulu. Sebelum cerai pun hang berapa kali duk main rumah mak dengan bibiang mulut pecah, lebam atas pipi, hang duk kena tabuh dengan dia. Dia main pelemah hang sikit, hang pergi terima dia balik hari tu ni. Hang tengok dia buat apa ke hang? Dia ni mana ada satu manusia ikhlas. Dia jawab balik kat abang dia, kat kak dia, dia kata hati manusia ni Allah boleh ubah. Dia kata, dia cakap macam tu. Abang dia kata tak apa. Hang pun bukan budak bodoh. Sebut bodoh tu pun cara tu. Hang pun bukan budak bodoh. Dia kata hang pun mengaji tinggi, hang pandai,
ikut suka hang. Dia rujuk balik, ini pun balik kata abang sudah lah, kita start balik. Start, dia kata, start. Hang ni memang bodoh, hang tak kenal aku. Dia kata dia bagi start lagi. Tuan-tuan, agak-agak untuk ada tak kes macam ni? Ada, tuan-tuan. Ada. Di sinilah kadang orang perempuan ni dia nak minta tolong siapa? Dia pergi jumpa kaunselor pujuk suruh kahwin, bodoh elok-elok balik. Dia pergi jumpa mahkamah pun tak mau nak pelepas dia daripada. Dia bawa pergi surat doktor, dia bawa report polis, pergi apa kakuk tu ni tak lepas juga dia. Dia ni macam duduk dalam neraka. Okey, pasal apa? Pasal ada laki-laki jahat macam ni. Laki-laki jahat ni lah yang termasuk dalam kategori menahan perempuan daripada berkahwin. Dia kata, maka demikianlah rupa orang yang menahan perempuan daripada kahwin. Maka perbuatan yang demikian itu ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna. Artinya dah apabila kamu talak akan isteri kamu, maka habis iddahnya, maka janganlah ditahan oleh sekalian kamu akan mereka daripada kahwin. Lihat dalam tafsir Al-Jalalain. Dia kata orang lelaki jangan jadi jahat. Tuan-tuan ingat, kita ingat bini kita, dia lemah. Kita tak tahu kita sangat lemah di depan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu zalim yang manusia buat di atas dunia ni yang Allah tidak balas dia di hari akhirat esok. Sehingga kan yang Allah nak tunjuk kata adilnya Allah di hari akhirat ini, Nabi kata apa? Kalau dua kambing, Nabi tak buat contoh manusia, Nabi buat contoh dua kambing. Masa di atas dunia, satu kambing ada tanduk, satu kambing tak ada tanduk. Sudah bergaduh dua kambing ni. Kambing hak ada tanduk, kambing hak tak ada tanduk, sakit kena tanduk ni Allah yang tahu. Dia balas balik, dia tak ada tanduk, kau ni geli saja, tak sakit. Lagu macam serondoi lagu tu saja. Dia ni tanduk balik dengan dua tanduk dia, sakit Allah yang mengetahui. Dia ni balas balik, tak ada sakit apa, pasal dia tak ada tanduk. Nabi kata apa? Di hari akhirat esok Allah akan tumbuhkan tanduk kepada kambing yang tidak ada tanduk ini, supaya dia boleh tanduk balik kambing yang bertanduk ini, yang tanduk dia masa di atas dunia dulu. Nabi buat benda ni dalam hadis dia, nak beritahu kata apa? Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Adil. Tidak ada manusia yang buat zalim kepada mana-mana manusia yang boleh terlepas daripada kena balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia kata apa? Menahan perempuan daripada berkahwin itu ada berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Benda tadi bukan contoh lah ni. Zaman Nabi pun ada jadi. Ustaz, okey lagi dah. Ustaz macam duk bau. Lagi lambat pula kan? Okey, dia kata ada berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita baca bulan depan. Insya-Allah. Kita nak tengok zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada juga berlaku kes yang seumpama ini. Kes satu orang dia buat tahanan dekat bini dia, dan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyelesaikan perkara ini. Wallahu a'lam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم، ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل
واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.